Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-45. An Abdul Malik bin Umair. An Abdul Malik bin Umair rahimallahu ta'ala qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi fatihatil kitab shifa'un min kulli da'in. Rawahu Darimi. Hadrat Abdul Malik bin Umair rahimallahu ta'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam surah Al-Fatihah terdapat penawar untuk segala penyakit darimu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikah fis samai amin fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Rawahu Bukhari bab fadlu at-ta'min. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sesiapa daripada kamu mengatakan amin di akhir surah Fatihah, maka pada masa itu para malaikat di langit juga akan berkata amin. Jika aminnya bertepatan dengan amin para malaikat, maka semua dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir, iaitu kelebihan Al-Quran. Hadis 45 yang diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Umair. Abdul Malik bin Umair ni bila ditulis rahimallahu ta'ala, maksudnya dia bukan sahabat, dia ni golongan tabi'in. Dia tak sempat jumpa dengan Nabi, dia sempat jumpa dengan sahabat. Para ulama sebutkan Abdul Malik bin Umair ni salah seorang periwayat hadis. Ada 200 lebih kurang 200 hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Malik ni. Dia orang Kufah, menjadi qadhi ni di Kufah. Dalam hadis ni dia menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, kata Nabi sebut fi fatihatil kitab, pada surah Al-Fatihah itu, dalam surah Al-Fatihah itu, shifa'un min kulli da'. Dalam surah Al-Fatihah itu ada penawar. Penawar untuk apa? Penawar untuk segala jenis penyakit. Tu kelebihan surah Al-Fatihah. Di tuan-tuan kita kalau ada apa penyakit, mula bacakan dengan surah Al-Fatihah. Sebab itu dia menjadi satu amalan lah, amalan para perawat Islam, Islam, perubatan Islam. Dan kita kalau apa-apa majlis, apa-apa program yang kita buat, maka menjadi amalan kita. Walaupun sebahagiannya itu dia bukan sunnah Nabi tak buat pun kan. Baca surah Al-Fatihah macam lepas solat pun kita baca surah Al-Fatihah kan. Kalau ikut sunnah Nabi ni tak ada kan. Maksud tiap lepas solat tu jadi amalan Nabi baca surah Al-Fatihah, tak ada. Tapi dia menjadi kebiasaan kita, adat kita begitu. Sebab banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada surah Al-Fatihah. Dan salah satunya ialah penawar. Maksudnya apa-apa jenis penyakit, kita boleh baca surah Al-Fatihah untuk ubat kan. Kalau kita kat rumah ada anak beranak sakit, bacakan Fatihah sahaja, baca Fatihah, tiup kan. Itu sebab dia penawar bagi setiap jenis sakit, penyakit zahir ke, penyakit batin ke kan, luaran, semua Fatihah itu boleh digunakan umum. Hadis dari ini. Kemudian hadis yang ke-46 daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni nama yang kita dah kenal dah. Riwayat terbanyak hadis Nabi. Abu Hurairah disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Idza qala ahadukum amin. Apabila berkata salah seorang daripada kamu amin. Bila baca surah Al-Fatihah, habis waladdallin, bila kita sebut dia amin, kan, waladdallin, amin ni dia tak wajib. Surah Fatihah tu berakhir dengan waladdallin.
Boleh aja. Kita baca, tiba-tiba imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia tak sebut pun amin. Terus baca surah bismillah. Sebab tak, hukum ni sunat. Dia tak wajib. Pelik lah kan. Tak ada orang buat dia tu. Tapi maksudnya amin tu dia bukan wajib. Dia bukan sebahagian daripada ayat Al-Quran. Dia bukan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tu berhabis dengan waladdallin. Apabila berkata seseorang tu amin, waladdallin, dia sebut amin. Wa qalatil malaikah, dan malaikat yang berada di langit, kata Nabi SAW, bila dia dengar orang baca Fatihah, ujung tu orang akan sebut amin. Sama ada imam sebut amin, makmum sebut amin. Yang mana kata Nabi, kalau malaikat yang berada di langit tu dia menyambut dengan perkataan amin, yang mana amin itu fawafaqat ihdahumal ukhra. Amin, kita ni sama dengan amin malaikat yang berada di langit itu. Yang berada di langit itu, maka kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini galakan untuk kita menyebut amin selepas kita membaca surah Al-Fatihah, waladdallin, amin. Yang mana bila habis kita surah Fatihah, bukan kita je sebut amin, tapi malaikat pun sambut. Dan Nabi sangat galakkan, dan andai kata amin kita itu sama sebutannya dengan amin para malaikat, maka diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Cuma dalam mazhab fiqh ni dia berbeza lah. Kita mazhab Syafi'i sunat sebut satu, dan kita sunat sebut jahar. Kita baca amin kan. Ada mazhab-mazhab lain dia sebut juga amin, tapi dia tak sebut kuat kan. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Turki sebelah sana, waladdallin, amin tu sebut, tapi masing-masing slow je. Tak ni bezalah. Sebab ini mungkin khilaf ulama, cara nak sebut bunyi slow ke kuat sebut. InsyaAllah tuan-tuan melihat, kita bila baca hadis ni kita tahulah kelebihan surah Al-Fatihah, kelebihan menyebut amin. Moga kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wal asr illal ladzina amanu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika. Qalallahu alaika, Qallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Qallallahu